الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Qasad 1 Qasad 1 perenggan paling bawah sekali tu. Dekat sedangkan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala abina qasimil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillah rabbil azim wa rasul. Salatu wassalamu alaihi wasallam. InsyaAllah kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi barakatihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal 'ajilatu hiya ad-dunya fa idza kana al-muridu laha fadlan an sa'i li talabiha masiruhu ila an-nar ma'al lawmi was-sawari. Kata Imam Haddad, sedangkan sesuatu yang segera. Wal ajilatu, al ajilah itu sesuatu yang segera. Allah Subhanahu. Al ajilah ataupun ajal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu min ajal. Ciptakan manusia itu dia ajal. Sifat manusia itu dia suka tergesa-gesa ataupun nak sesuatu dengan segera. Itu sifat manusia. Tetapi bukanlah semua yang kita nak segerakan itu tak bagus. Ada juga yang bagus. Seperti seorang yang meninggal dunia, segerakan kita untuk menguruskan jenazahnya. Ataupun seorang pemuda yang mampu untuk memberi nafkah dan dia telah sampailah waktu untuk dia kahwin, maka sunat segerakan. Itu tidak termasuk daripada segera yang dicela lah. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera itu daripada tergesa-gesa ataupun segera itu daripada syaitan, dan bertenang itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada perkara yang kena kita tergesa-gesa ataupun segerakan. Jadi tak apalah. Tapi perbahasan di sini adalah sesuatu yang segera adalah dunia. Ini perbahasan Imam Haddad tentang ayat Quran dalam surah Al-Isra ayat 18 hingga 19. Man kana yuridul ajilah, dekat perenggan atas tu. Orang siapa yang nak ajilah, ajilah sesuatu yang segera. Segera di sini adalah dunia. Allah sesenama. Dan Allah kata Imam Haddad, jika seorang yang hanya menginginkannya itu menginginkan sesuatu yang segera, itu dunialah, maka tempat kembalinya adalah neraka dalam keadaan tercela dan terhina. Maka lebih-lebih lagi lah mereka yang berusaha mencarinya. Yang ni baru nak kita boleh tadabbur ayat Quran ini. Allah kata man kana yuridul ajilah, Allah senang amat. Barang siapa yang dia nak, Allah senang amat. Bukan dia mencari tapi dia nak baru dia nak. Dia nak dunia. Dunia ni ada ulama mensyarahkan, dunia ni bukan pokok, bukan langit. Itu pun tak termasuk dalam dunia perbahasan tasawuf. Dunia dalam perbahasan ilmu tasawuf adalah 3 perkara. Yang pertama sekali adalah harta. Yang kedua pangkat ataupun kita sebut tahta. Termasuk tahta ini adalah kemasyhuran. Nama lah masyhur. Yang ketiga wanita. Wanita itu termasuk bahagian dunia. Kerana
Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam satu hadis mafhumnya, Allah SWT, wanita itu adalah perhiasan dunia. Allah SWT, atau wanita itu adalah dunia, dan sebaik-baik perhiasan dunia, Allah SWT, adalah wanita yang salihah. Orang perempuan atau wanita ni mereka menjadi perhiasan di dunia ini. Tanpa orang perempuan kita rasa macam tak seronok hidup. Cuba kita bayangkan dunia ni tak ada orang perempuan, seronok hidup. Hak seronok tu pelik, kena check balik. Ada geng mana tu? Takut geng bendera warna-warni. Ya Allah senang. Kita orang lelaki ni Allah dah firman dalam Quran, Allah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah senang. Dan nisa wal banin sampailah habis ayat. Allah senang. Allah firman dalam ayat itu dihiasi, Allah senang, bagi manusia itu, Allah senang, cinta kepada keinginan dia. Syahwat itu keinginan. Keinginan kepada siapa ni? Kepada Allah senang, wanita, anak pinak. Allah senang. Jadi fitrah manusia atau orang lelaki ni disuka pada orang perempuan. Melanggar fitrah, lari pada fitrah, tak betul dengan fitrah, lelaki suka pada lelaki. Kalau suka tu cinta, berkasih sayang kerana Allah, tolong menolong kerana Allah, itu lain. Ini disuka pada orang lelaki sampai tak mau kahwin dengan orang perempuan, nak kahwin dengan orang lelaki juga. Ni panggil apa penampak sikit ya, bagi sedap sikit. Ya. Dia Allah senang amat. Ini problem lah. Jadi Nabi dah bersabda perempuan itu perhiasan dunia ini. Tanpa orang perempuan dunia ni tanpa hiasan. Macam seolah tak ada hiasan, tak seronok lah. Rumah kena hias sikit baru seronok kita duduk rumah. Dunia ni perlu dihias. Allah hias dunia ni dengan orang wanita, perempuan lah. Dan sebaik-baik hiasan dunia ni adalah wanita yang salihah. Kenapa wanita salihah itu dalam hadis yang lain, apabila suaminya melihatnya akan merasakan ketenangan, ada waqar, ada sakinah. Itu tanda wanita salihah. Isteri ataupun wanita pada hari ni dia duk fikir nak beli produk apa, nak beli cantik muka, suruh abang dia ataupun suami dia pergi kedai mah. Dia kata ada mah berseri ni, baru nampak lawa. Tidak. Itu tak apalah, itu bahagian dunia, mampu beli, tak ada masalah apa, tidak haram, silakan, boleh saja. Bahkan menggembirakan hati isteri itu boleh-boleh saja. Dengan kita bawa pergi mall ke, jalan-jalan ke, beli mah ke, silakan. Itu termasuk daripada kita memberi hak isteri ataupun menggembirakan, menjaga hak batin isteri kita. Jadi Allah senang amat. Jangan biar orang perempuan tu hidup tekanan macam tu, ada rumah saja, kena ada time kita berhibur dengan dia. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak isteri-isterinya keluar musafir, jalan-jalan. Ada satu hari Nabi ajak Sayyidina Aisyah pergi ke satu kebun. Rasulullah buat apa di sana? Rasulullah tengok kehijauan yang ada, sungai-sungai yang mengalir. Bawa Sayyidina Aisyah teman. Macam kita pergi melancong lah. Kan ada time juga untuk dia panggil apa, menenangkan, melapangkan dada isteri. Jadi ada sebahagian isteri mereka fikirkan harta, barang mah, pakaian cantik dan juga muka bergelok. Dia kata baru suamiku tak cari lain. Sebenarnya suami kita nak cari lain ni sebab apa? Sebab dia tak tenang tu hidup dengan kita tu, tak nak cari yang lain. Wakil bagi suami-suami dah ni. Lawak lagi mak cik marah je no. Tak payah dah ni. Duduk depan tu tunggu dah. Jangan masuk kampung ni. Ini sajalah kita cakap saja, kita bincang-bincang saja. Kenapa seorang suami kadang-kadang dia fikir untuk mencari isteri yang lain, ataupun dia rasa macam tak ada satu kebahagiaan, ketenangan dengan isteri ni. Siapa jadi macam tu? Sebab isteri ni tak solehah. Itu saja jawapan dia. Kerana Rasulullah ada bersabda yang mafhumnya, isteri solehah, suami melihatnya akan merasakan ketenangan. Tenang, lain macam sejuk dada, lain. Itu isteri salihah, menyebabkan wujudnya kebahagiaan rumah tangga. Tapi kita kena faham, jangan salahkan orang wanita, jangan salahkan orang perempuan. Kerana banyak juga perbahasan ulama berkenaan dengan orang perempuan ni jadi tak solehah, jadi fasiqah ataupun jadi fasik, jadi tak bagus ni. Sebab kadang-kadang orang lelaki juga, orang lelaki tak peduli untuk didik orang perempuan. Biar makan minum macam tu saja, biar dia berhibur. Dia tengok K-pop boleh biar, nak makan apa halal haram syubhat tak kira makan saja. Akhirnya tumbuhlah isteri yang tak solehah. Pening juga suami tu. Punca suami juga.
Allah. Ataupun punca ayahnya yang sebelum tu. Ayah ni tak didik anak perempuan ni. Kita kahwin dengan keluarga dia, kita kahwin dengan budak perempuan ni, yang ayah dia tak didik, kita susah. Kita susah sikit, cabaran besar dalam rumah tangga kita. Kecuali kita kahwin dengan seorang perempuan yang dah dididik oleh ayahnya. Ataupun kita kahwin dengan perempuan ni, wanita muslimat ni, kita didik dia menjadi salihah. Bagaimana dia nak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, bagaimana nak contohi wanita-wanita ahli syurga, Sayyidatun Nisa ahli jannah, bagaimana nak mencontohi Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah dan lain-lain lagi. Jadi kita mendidik dia. Kalau tak pandai didik, bawa pergi kuliah lah, senang saja. Jadi Allah senang amat. Jadi dunia ini perhiasan adalah wanita. Dengan wujudnya kaum wanita, dunia ini menjadi berseri-serilah, cantiklah, elok, sempurna kehidupan manusia dengan wujudnya wanita. Dan kita orang lelaki, kita perlukan wanita, dan wanita perlukan orang lelaki. Barulah sempurna. Macam tu yang dicipta ataupun dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saling memerlukan dan saling menyempurnakan. Kita orang lelaki tak boleh kata orang perempuan tak bagus sebab tak macam kita, tak boleh. Kerana orang perempuan dia ada kelebihan dia dan kita ada kelebihan kita. Kadang-kadang isteri kita ni dia fikirkan masalah kecil ni lebih-lebih sangat. Belek baju tu kat kedai sampai lama-lama, kita kata ambil sudahlah, boleh pakai sama saja. Beza sikit je ni, benang sikit-sikit lah, beza sikit lah. Orang perempuan dia tengok dulu. Tapi ada orang lelaki macam tu, ada macam tu, tak apalah. Sebenarnya itulah kesempurnaan orang perempuan, dan kita orang lelaki itulah kesempurnaan kita. Kalau dua-dua orang ada perasaan yang lebih, emosional lebih, ataupun nak teliti ni lebih, maka rumah tangga ni tak sempurna. Tapi seimbang. Sebab apa perlunya seorang wanita tu dia teliti lebih, emosional lebih, emosi lebih? Kerana dia nak menjaga anak, nak mengandung, nak melahirkan, nak membesarkan anak. Semua ni perlukan pada teliti. Belek anak, oh ini kena buah ni, oh ini kena buah ni. Kita orang lelaki nak berbedak kat anak. Kita berbedak anak kita nak keluar, anak dah berbedak. Orang perempuan yang kena berbedak sikit kata dia. Ni kena sikat sikit. Kita lah boleh, jalan. Orang perempuan dia kata ni baju seluar dengan baju tak sama ni warna, tak matching ni. Abang tukar lain. Tak malu ke orang? Kita orang lelaki jom bawa anak keluar saja. Maka sempurna. Sebab kita tak ada nak fikir semua tu, orang perempuan fikir. Orang perempuan pula tak boleh nak fikir macam mana kerja kita, cari nafkah kita, jumpa orang kita, menanggung pelbagai problem di luar sana. Orang perempuan tak boleh fikir itu. Tapi Allah beri lantik pada kita untuk cari nafkah. Maka sempurna cukup. Allah senang amat. Dan kita orang lelaki ni tak fikir halus-halus sangat. Contoh masalah di luar kita tak boleh sangat di rumah. Kita banyak kita alah baiklah. Nanti esok lagi orang lain. Itu orang lelaki. Jadi kita emosional kita kurang. Emosi orang perempuan lebih, maka dia sesuai di rumah. Kerana problem di rumah itu lebih kecil daripada problem di luar. Problem menjaga anak lebih kecil daripada problem mencari nafkah. Walaupun ada sebahagian orang perempuan kata problem atau masalah mendidik anak lebih besar daripada masalah cari nafkah. Tak apalah, masing-masing macam pandangan. Dua-duanya kerja yang besar. Perlukan mental yang sihat, perlukan fizikal yang sihat, perlukan emosi yang dikawal, perlukan ilmu, perlukan pengalaman, pelbagai cara dan juga ilmu untuk elokkan dan bahagiakan rumah tangga. Tak apalah, ni bukan kursus kahwin, nak ngaji kitab ni, pergi ngaji kitab. Okey. Sedangkan sesuatu yang segera adalah dunia. Dunia tu tiga dah kita sebut tadi. Okey, ayat ni Allah kata apa? Siapa nak dunia, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajalna, siapa nak dunia, kami segerakan pada dia dunia. Ambillah dunia ni. Maksudnya siapa hidup dia hanya nak mencari harta, kata Allah, aku bagi harta tu, ambillah. Tetapi bukan semua orang dapat. Allah kata apa? Ajalna lahu fi ma nasha'u liman nurid. Kami segerakan, kami beri dunia ni bagi siapa yang kami kehendaki. Allah senang amat. Saya baca sikit ayat atas sebab boleh kata tak faham bawah ni. Kemudian Allah kata apa? Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan tempat kembali siapa ni? Orang yang hanya nak dunia. Hidup hanya fikirkan harta tanpa fikirkan ridha Allah, tanpa fikirkan agama Allah, tanpa fikirkan umat Rasulullah. Dakwahnya macam mana, yang susahnya macam mana, yang sakitnya macam mana, yang tak dapat agamanya macam mana, tugas kita apa kita perlu buat. Masjid ni perlukan apa, masjid nak buat apa tak peduli.
Masyarakat komuniti nak buat apa program tak peduli. Hidup dia, tujuan dia, matlamat dia, harta aku banyak. Aku umur 50, aku dah ada 1 juta dalam bank. Target dia tu. Maka siapa dia hanya peduli harta dia, dia peduli dunia dia saja semata-mata. Dia nakkan itu saja, bukan nakkan Allah. Hidup bukan idea hamba Allah, nak yang tu saja. Allah kata kami bagi, tapi kami bagi pada siapa yang kami nak saja. Maksudnya ada orang yang hanya penat dan letih saja mencari tapi tak dapat. Tapi ada orang berpenat lelah mencari dunia, dia dapat. Tetapi bahayanya satu. Bahayanya kata Allah, kemudian kami jadikan tempat kembalinya nanti di akhirat. Nanti dalam kubur. Nanti di akhirat sana tempat kembali dia adalah neraka Jahannam. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kata tak ada guna, tak ada manfaat, sia-sia siapa hanya mencari harta, pangkat, nama dan sebagainya. Kenapa? Akhir kesudahan neraka. Seolah pulun kaya untuk masuk neraka. Itulah bahasa mudah. Pulun jadi ternama untuk masuk neraka. Pulun nak pergi ke ramai untuk masuk neraka. Bagus ke tak bagus? Dia pulun tiap hari siang malam fikir kerja syarikat, bisnes, projek. Allah senang. Lawan nak projek sampai tipu, sampai rasuah, tak kira dah. Janji 1 juta mesti aku dapat nanti. Lah 1 juta sikit lah. Contohnya 10 juta. Aku mesti dapat sekian-sekian. Target aku. Seolah-olah dia target 10 juta hiduplah hidup dia ni untuk dimasukkan neraka. Seolah 10 juta tu tiket untuk masuk neraka. Untuk apa yang tu? Lebih buruk lagi yang berpenat lelah, letih, tak dapat pun Allah tak bagi. Neraka pula, masuk neraka pula nanti di akhirat. Na'udzubillah. Itu ayat Quran, tadabbur ayat Quran. Tapi ayat ni Allah kata apa? Ayat ni Allah kata apa? Allah SWT, siapa yang nak, bukan siapa yang cari lagi. Man kana yuridul ajilah. Siapa nak, bukan cari lagi. Nak lain, cari lain. Nak ni maksudnya apa? Aku ni nantilah umur 60. Pencen nanti aku pergi masjid. Nanti aku pergi mengaji nanti. Nantilah agama-agama nantilah. Allah puluhan cari duit lu. Ni orang yang nak dia panggil. Kerja tak pergi lagi. Dia mula bekerja. Dia target 60 baru pergi masjid, baru ini, baru ini. Kalau sempat alhamdulillah, takut tak sempat saja. Dan takut main umur 60 tu fikir nak buat projek lain pula. Alhamdulillah dah dapat duit banyak. APF lah apa semua, PWSP. Jadi tak apalah. Jadi siapa yang nak saja Allah kata aku bagi. Tapi untuk siapa saja yang aku nak lah. Tetapi di akhirat tempat kembali neraka, na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan terhina lagi dan terusir. Tengok kata Imam Haddad, jika seorang yang hanya inginkan sahaja, inginkan dunia sahaja, tempat kembalinya adalah neraka dalam keadaan tercela dan terhina. Baru nak Allah terjanji neraka dah. Orang nak harta saja, orang nak nama saya hidup ni, hang tak mau aku, hang tak mau ridha aku, hang tak mau jadi hamba aku. Aku bagi makan, aku bagi minum, aku bagi sihat, aku bagi kekuatan, bagi anggota yang sempurna, bagi iman, bagi Islam, bagi jadi umat Nabi Muhammad. Tapi engkau tak mau syukur. Engkau nak cari makhluk aku, engkau tak cari ridha aku pun. Allah senang amat. Jadi macam mana keadaannya? Allah janji untuk lempakkan neraka Jahannam, na'udzubillah. Ni siapa yang nak. Tapi boleh tak salah kita cari harta? Tak salah. Tapi matlamat ridha Allah. Jadi orang kaya bukan tujuan. Dia hanyalah perantaraan, wasilah. Jadi orang ternama juga, jadi orang pangkat besar juga, bukan semua tu tujuan matlamat hidup. Ada orang matlamat dia ni Perdana Menteri, tak apalah, itu matlamat dia. Sebenarnya itu bukan matlamat. Itu hanyalah perantaraan. Allah senang. Untuk kita mencapai tujuan. Tujuan apa? Allah. Maksuduna Allah, tujuan kita Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah paling besar sekali. Itu ayat Quran. Maksudnya saya jadi Perdana Menteri, contohlah. Saya jadi Perdana Menteri untuk apa? Untuk cari ridha Allah dalam tu. Untuk buat baik kepada hamba-hamba Allah. Untuk jalankan amanah, adil. Buat kebajikan dengan duit dan pangkat yang ada. Tolong agama Allah. Tolong orang yang perlukan. Tolong orang yang susah. Peduli anak yatim. Peduli orang miskin. Saya akan capai ridha Allah. Itu maksud dia Perdana Menteri. Itu maksud dia orang berpangkat. Itu maksud banyak syarikat. Itu tujuan. Allah tujuan. Allah senang amat. Jadi tak salah kerja siang malam. Yang salahnya siang malam tak kenal Allah, siang malam tak ada nak cari ridha Allah. Itu yang salah. Okey. Allah nak nak okey. Maka lebih-lebih lagi mereka yang berusaha mencarinya. Nak baru nak Allah janjikan neraka Jahannam tempat kembali. Apatah lagi kalau lebih-lebih lagi lah kata Imam Haddad, kalau lebih berusaha pergi cari. Usaha.
Okey, tak salah kerja tak salah, nanti orang kata oh ni tasawuf ni ajak untuk tidak kerja. Siapa kata ajak tasawuf ajak tidak kerja? Kalau kita mengaji kita kata tasawuf, kita mengaji bagi sempurnalah, jangan mengaji satu kitab. Mengaji dengan guru, mengaji banyak kitab sikit supaya pemahaman kita tu luas. Okey. Tasawuf ni bukanlah ilmu untuk membuang harta. Bukan untuk miskin dengan kita, tidak. Allah sana. Tasawuf adalah ilmu yang nak mendidik jiwa, nak bersihkan jiwa, nak membimbing akhlak, Allah sana. Nak menghasilkan nur, makrifah mengenal Allah supaya kita menjadi orang baik dalam apa bidang kita duduk. Itu saja. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya sebaik-baik harta di tangan orang soleh. Seolah Nabi nak beritahu kata apa? Orang kaya yang terbaiklah orang soleh. Ilmu tasawuf untuk mensolehkan seorang, untuk mengislahkan, mengelokkan seorang. Kalau dia kaya, teruskan kaya, silakan. Cuma kita dengar kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, ada yang tinggalkan harta, ada yang suruh murid dia tinggalkan pangkat. Itu kerana apa tu? Bukan tu tujuan tasawuf, bukan. Itu adalah suatu tarbiyah, bimbingan anak murid selagi mana tak turun daripada pangkat ni, dia akan terus jauh, terus kotor jiwa dia. Maka guru melihat anak murid ni yang terbaik untuk dia meninggalkan dulu apa yang dipegang pada waktu ni. Serahkan dulu pada orang lain, wakilnya, anaknya ataupun siapa saja. Bila dah bersih jiwanya, dah faham, dah mengenal, dah tahu, dah sedar, barulah ambil balik jawatan tu. Barulah ambil balik apa yang dia ada tu. Itu saja. Kalaulah tasawuf itu memusuhi kekayaan, macam mana kalau ulama-ulama besar tasawuf, imam-imam tasawuf ni kebanyakannya orang kaya, kebanyakan. Syekh Abdul Qadir Jalani kaya, tu sultan aulia. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah orang bagi kat dia satu, orang hadiah lah pada tok guru. Orang zaman dulu kaya-kaya semua, takat harta juta-juta bilion tu biasa saja orang dulu lah. Allah senang emas, perak dalam tangan mereka lah orang dulu. Jadi seorang cinta pada Syekh Abdul Qadir, dia bagi pada Syekh satu kasut, yang atas kasut tu dia letak permata. Mahal lah, maksudnya mahal lah. Permata-permata, belian-belian, cantik lah. Mahal lah, mungkin harga mungkin 50,000, mungkin 20,000, mungkin mahal lah, maksudnya mahal. Syekh Abdul Qadir Jalani menghargai apa yang orang bagi, dia pakai. Dia pakai, dia pergi mana? Di masjid pakai. Pakai kasut terbaik di masjid. Kalau kita pakai kasut hak paling hak orang tak curi, tak apalah, macam mana ikutlah masing-masing, tak ada masalah apa. Tak ada haram apa, silakan. Masing-masing pilihan, pilihan. Perkara dunia itu pilihan kita. Nak pilih kasut mana. Syekh Abdul Qadir Jalani dia pilih untuk pakai kasut mahal. Ke masjid. Masuklah masjid, tidak kisah dengan kasut di luar. Keluar masjid, ada orang kata, "Wahai Syekh, kasut engkau cantik." Dia kata, "Adakah engkau berkenan, engkau teringin? Nah, aku beri pada engkau hadiah." Kaya tetapi kekayaan tak duduklah hati, hanya duduk di tangan. Itu maksudnya. Kekayaan dan dunia mereka para wali ni macam selipar saja. Waktu mereka nak, mereka pakai. Waktu mereka tak mau, mereka boleh tanggalkan. Allah senang. Maksudnya dunia mereka, harta mereka, nama mereka, pengikut mereka tak ganggu hati mereka. Dengan Allah SWT tak ganggu. Tak ganggu semayang mereka, tak ganggu time zikir mereka, tak ganggu khusyuk dengan Allah, tak ganggu yang hamba Allah. Tetap hamba saja, walaupun pengikut makin bertambah. Hamba saja walaupun nama makin naik. Hamba saja walaupun harta bertimbun-timbun makin bertambah. Hamba saja, hamba. Setengah orang waktu harta tak ada, mana diri, saya ni orang miskin saja, saya tak ada apa, saya paling lekeh kali kat kampung ni. Bila mula naik berniaga dia, naik nama dia, dapat sikit duit, timbun, lain, jalan lain. Lepas tu P. Ramlee dah buat filem Alibaba tu. Bila mula jadi orang kaya, jalan pun nak tukang. Apa nak tukang jalan? Jalan macam biasa sudah. Hamba lah. Allah bagi ni daripada Allah semua. Nak tunjuk pada siapa? Allah bagi semua untuk syukur. Nak tunjuk pada siapa? Allah sana. Allah ajak kita syukur dengan pemberian dia dan merendahkan diri sama hamba dia. Waqfid janahaka lil mu'minin. Dari Quran. Allah firman kepada Rasulullah, rendahkan sayapmu. Rendahkan dirimu, maksudnya kepada orang beriman. Sedangkan Rasulullah dalam kalangan orang beriman, siapa paling tinggi sekali? Rasulullah paling tinggi kedudukan, paling tinggi nama. Wa rafa'na laka dzikrak, dalam ayat tu firman Allah tu, wa rafa'na laka dzikrak, kami mengangkat sebutan namamu. Maksudnya tidak disebut namaku melainkan sebelahnya namamu.
Di tiang-tiang arasy ada la ilaha illallah, sebelah Muhammad Rasulullah. Dalam hadis Imam Dailami, setiap daun-daun dalam syurga, setiap pokok-pokok dalam syurga, semua ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu maksud wa rafa'na laka dzikra. Bila disebut nama aku, disebut juga namamu sebelahnya. Maksudnya Allah menunjukkan Allah cinta dan kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat sebutan, Allah muliakan Rasulullah dan kalangan makhluknya. Itu maksudnya. Seperti mana kata Imam Busiri, Allah macam mana Allahumma salli ala khairul khalqillahi kullihim itu. Khairul khalqillahi min fi kullihim. Rasulullah itu dia sebaik-baik makhluk Allah seluruhnya. Dia terbaik sekali. Makhluk Allah paling mulia. Tapi Allah kata apa? Rendahkan diri kamu. Rasulullah yang paling tinggi, Allah suruh rendahkan diri pada siapa? Pada orang mukmin. Mukmin ni ada kaya, ada miskin, ada tak ada rumah, ada di tepi jalan. Itu mukmin, beriman pada Allah. Allah wajibkan Rasulullah rendahkan diri pada semua orang. Yang paling tinggi disuruh rendah diri. Tambah kita yang rendah, takkan tambah rendah kot. Ada orang baru naik sikit, lain sikit cakap dia. Baru naik sikit, lain sikit gaya dia. Turun kereta pun gaya macam lain. Semang kawan pun gaya macam lain. Padahal kita hamba saja. Maka tasawuf nak didik apa? Naiklah kamu setinggi mana pun, tapi tetap kamu hamba. Itu tasawuf. Dia bos, dia mungkin dia raja, dia sultan, dia menteri, tapi hati dia hamba. Dia hamba Allah saja. Duduk seorang-seorang, saya ingat Allah, takut pada Allah dengan apa yang dia buat. Sayyidina Umar Al-Khattab tu tinggi lah tu, Amirul Mukminin. Zaman dia tu terbuka, dia dapat buka banyak negara-negara. Hebat, pemimpin dihormati. Sayyidina Umar di Rom sangat takut dengan nama Sayyidina Umar. Nama pun takut dah. Bukan jumpa Sayyidina Umar lagi. Diceritakan ibu-ibu di Rom, kalaulah anak dia tak mau tidur, duk tangguk, tak mau tidur, duk tepuk tak mau tidur, dia kata apa? Lebih baik engkau tidur wahai anak, satgi Sayyidina Umar mai. Nak terus. Budak takut Sayyidina Umar, orang tua takut Sayyidina Umar, pemimpin Rom takut Sayyidina Umar. Padahal tak jumpa Sayyidina Umar tak nak tengok sebahagian dia apa. Allah SWT. Tapi Sayyidina Umar ni tinggi, tapi hati hamba pada Allah SWT. Sayyidina Umar pernah mengatakan, Allah SWT, kalaulah andailah aku ni tak dilahirkan oleh ibu aku kan bagus. Kalaulah aku tak lahir ke dunia, nanti aku tak tanya di akhirat. Macam nanti aku nanti di akhirat. Satu hari Sayyidina Umar dia tengok rumput. Kan bagus kalau aku di rumput. Satu hari dia tengok tanah. Kan bagus aku kalau jadi tanah. Tak kena tanya nanti di akhirat semua ni. Aku ni kena tanya nanti. Aku takut dengan dosa-dosa. Dia kata ada dosa. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sedangkan Rasulullah dah bersabda, kalaulah ada Nabi selepas aku, Umar lah Nabi. Sayyidina Umar. Terus jaga kita sikit lagi. Sudah sepantasnya lah jika seorang yang berakal berpaling dan menjaga diri darinya. Terus. Wal akhiratu hiyal jannah wala yakfi fi husulil fawzi bihal iradatu faqad bal hiya ma'al iman wal amli salih al musyaru ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ini perbahasan lain pula. Sedangkan akhirat, Allah kata siapa yang nak akhirat, wa man kana yuridul akhirah, man kana yuridul akhirah, wa man arada al akhirah, wa man arada al akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Okey. Sedangkan akhirat, Allah kata siapa nak akhirat, man arada al akhirata, siapa nak akhirat, akhirat adalah syurga. Siapa nak syurga maksudnya? Hidup harapan dia nak apa? Aku mudah-mudahanlah jadi di syurga. Allah SWT. Okey. Seorang tidaklah cukup meraih kebahagiaan di dalamnya hanya dengan berkeinginan saja. Kalau dunia lain, akhirat lain. Dunia ingin saja, Allah kata apa? Aku sediakan neraka Jahannam. Kalau akhirat lain pula, Allah kata siapa yang nak akhirat, nak syurga. Nak syurga ni banyak perbahasan lah. Orang awam nak syurga sebab makan minum lah. Kesedapan syurga, kelihatan syurga, kekasih-kasih Allah yang lebih tinggi. Mereka pandang kami nak syurga ni sebab apa? Di situ tempat Allah redha. Nak Allah redha tu, di situ boleh jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dapat nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala itu
itu orang yang tinggi sikit depa punya faham mereka. Allah senang amat. Kalau kita ni maksudnya kita orang awam dia kata masuk syurga boleh rehat, boleh makan minum pun tak apalah, alhamdulillah tak apalah. Bolehlah. Cuma tingkatkan sikit. Terus jadi siapa nak akhirat nak syurga tak cukup meraih Allah senang amat kebahagiaan dalam syurga hanya dengan ingin saja. Sebab Allah kata yang dalam ayat ini wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ada syarat dia. Nak akhirat, nak dunia tak ada syarat apa. Nak sedia dah neraka jahanam. Kalau nak dunia semata-mata tanpa pedulikan redha dan agama Allah. Kalau nak syurga, terus Allah kata tak jamin syurga. Tak jamin syurga terus. Allah tak kata siapa nak akhirat, nak syurga kami masukkan dalam syurga. Tidak. Tapi ada syarat dia. Siapa nak akhirat itu nak syurga, maka wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Allah senang. Apa dia tu? Haruslah disertai dengan iman dan amal yang baik. Yang menunjukkan dalam firman-Nya lalu menempuh jalan menujunya. Wasa'alaha sa'yaha iaitu maksudnya menempuh jalan akhirat tu. Siapa nak akhirat dan syaratnya menempuh jalan akhirat, kena beramal, mengaji, untuk ilmu. Allah senang amat. Siapa keluar dari rumah dia, sabda Rasulullah, Allah senang amat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Orang siapa keluar dari rumah dia tempuh tu jalan nak pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Kata ulama hadis, apa maksud sahalallahu tariqan ila jannah? Maksudnya Allah mudahkan dia untuk beramal dengan amalan amal soleh untuk mudah dia masuk syurga. Apa tanda kita main menuntut ilmu ni Allah nak masuk kita dalam syurga? Apa tanda dia? Lepas kita mengaji, kita duk main balik ilmu setiap malam rasa nak buat baik. Lain tu, perubahan tu ada. Nak istiqamah tu ada, nak kekal dalam taat tu ada. Tanda insya-Allah di syurga. Nabi yang sebut tu. Allah mudahkan, sahalallah. Bukan dia mudah masuk syurga, Allah yang mudahkan dia masuk syurga. Bila Allah mudahkan, tak kira Amerika ke Jepun ke, Malaysia ke, Indonesia ke, Rusia ke, Ukraine ke, tak kira apa negara pun, Israel ke, tak boleh halang dia. Siapa yang Allah telah mudahkan, tak ada siapa susahkan. Siapa boleh susahkan bila Allah mudahkan? Okey ya. Terus. Tapi syaratnya nak akhirat, syaratnya amal soleh, menempuh jalan menujunya. Kena beramal, kena mengaji. Mengaji dan amal. Ikhlas kerana Allah, bersihkan jiwa. Salawat banyak pada Rasulullah. Zikir banyak-banyak sekadar mampu kita. Sebaik zikirlah la ilaha illallah. Kata-kata Imam Haddad dalam kitab ini, kalimat la ilaha illallah ataupun zikir la ilaha illallah, dalam tu terkumpul semua zikir. Semua rahsia zikir terkumpul dalam tu. La ilaha illallah. Sayyidina Musa pernah tanya, "Ya Allah, boleh tak engkau beri pada aku satu zikir yang paling tinggi sekali?" Macam kita lah, macam tu juga. Minta kita jumpa Tok Guru, kita buat apa? Minta zikir. Ustaz ada zikir tak? Zikir istimewa sikit, best sikit, maksudnya yang tinggi sikit. Nabi Musa pernah minta tu, nak zikir tertinggi. Baca tu cukup dah, tak baca yang lain dah. Kata Allah, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah banyak-banyak. Kata Sayyidina Musa, yang ni dah baca dah, tak ada yang lain ke? Special sikit. Tak, la ilaha illallah kata Allah. Zaman dulu Nabi-Nabi Rasulullah terdahulu sampai zaman dah ni, kalimah la ilaha illallah. Siapa ada kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Allah senang. Kalimah la ilaha illallah yang bezakan kafir dan Islam. Allah senang. Siapa sebut kalimah la ilaha illallah, dia tersamat dari neraka. Hadis qudsi Allah firman, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Benteng maksud penjagaan daripada Allah SWT. Siapa masuk dalam bentengku, amin amin azabi, selamat dari azabku. Berapa kali dah kita sebut la ilaha illallah setiap hari, berapa kali? Jangan kurang daripada 100 kali. Paling kurang 100 kali lah. Ada juga Tok Guru kita kata paling kurang 300 kali la ilaha illallah. Eloknya kita buat lepas subuh dengan lepas maghrib. Tak boleh lepas maghrib, kita buat lepas isyak. Tak boleh lepas isyak, buat lepas asar. Yang penting tu lepas subuh kita jaga. 100 paling kurang lepas subuh. Atau waktu mana kita malapang, maksudnya zikir la ilaha illallah sampai kita menghayati maknanya. Dan usaha yang disyukuri adalah amal yang dikabulkan. Dan Allah kata apa? Wa sa'alaha sa'yahu wa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Apa maksud sa'yuhum mashkura? Maksudnya usaha mereka adalah usaha yang disyukuri, iaitu amal dikabulkan oleh Allah SWT. Maksudnya siapa yang nak akhirat beramal, Allah terima amal dia. Yang menjadikan pelakunya, kalau dunia lain pula, dunia Allah kata siapa nak, Allah senang amat, aku beri pada siapa yang aku nak saja.
Ada orang tak dapat maksudnya. Akhirat Allah kata apa? Siapa beramal menempuh jalan akhirat, aku kabulkan amal dia. Seolah macam jaminan dah. Dunia tak ada jaminan untuk kita, akhirat ada jaminan untuk kita. Seolah macam tu. Kalau kamu nak aku, kamu dapat aku. Kalau kamu nak makhluk aku, kamu tak dapat, tak tahu tak dapat lagi. Dapat tak dapat lagi, tak tahu lagi. Kamu nak aku kan nak makhluk aku. Kalau kamu cari redha aku dapat, pasti dapat. Kalau cari makhluk aku, makhluk Allah yang hina, yang hancur, yang akan binasa, tak tentu lagi dapat tak dapat. Kalau dapat pun binasa habis, tinggal Allah. Tak dapat redha dia, habis selama-lamanya nikmat. Sampai tak padan-padan dapat nikmat daripada Allah, tak padan ni. Saya tutup dengan satu kalam guru saya lah, Tuan Guru Haji Ayub. Dia duduk main ngajak di Masjid Umar Al-Khattab tu, salah saya. Dia duduk main ngajak di balik pulau tu dia. Saya tak ingat masjid mana. Orang panggil Pak Suyuk. Tuan Guru ni ada anak murid kan tadi. Dia anak murid Tuan Guru Mazudi lah. Dia kata apa? Kita amal ni atas dunia ni, dengan Allah nak balas dengan redha dia, dengan syurga dia, tak padan pun dengan apa kita amal, kata dia. Cuba cek tengok. Kata dia, Allah firman dalam Quran, dia baca ayat. Dia guru mursyid lah, orang kata guru dia mursyid. Masya-Allah dia. Allah senang. Tunggu je baca, dia baca ayat. Allah senang. Allah firman dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard mu'iddatil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga seluas langit dan bumi. Maksudnya siapa beramal taat kepada Allah, cari redha Allah, Allah beri kepada dia anugerah syurga untuk dia seluas langit dan bumi. Maksudnya tanah yang dia akan dapat nanti dalam syurga seluas langit dan bumi untuk dia. Untuk orang lain seluas langit dan bumi juga. Siapa beramal soleh, bertaubat kepada Allah, dapat ridha Allah, Allah beri kepada syurga seluas langit dan bumi. Selama-lamanya pula tu. Sedangkan kita beramal ni sikit saja. Kita waktu mana umur kita 15 tu habis dah, tak ada apa dah tu, tak balik lagi. Ataupun zaman tak balik dah. Clear dah. Kata Imam Ghazali, siapa sehari dia tidur 8 jam, makan ataupun bermain 8 jam, dan Allah SWT beramal 8 jam, kalau dia mati umur 60, hanya 20 tahun saja dia beramal. Itu kalau beramal lah. Kerana sehari kalau dibagikan 3 ada 8 jam. 8 kali 3 24. Tidak. Tapi 20 tu kita kena tolak dah. 20 tu sebab kita zaman kita nak balik pun nak ngaji tu. Tinggal lagi 20. 20 bagi yang 3 apa-apa? Kita amal sehari kan 8 jam pun. Contohlah sejam kita beramal sehari. Lah hidup kita ni tak sampai setahun pun. Kalau kita cek tak sampai setahun pun kita beramal. Habiskan masa kita untuk amal tu tak sampai setahun pun kadang-kadang. Ada orang 2 tahun, ada orang tak sampai setahun, ada orang tak sampai sebulan pun. Yang lain masa apa? Rehat, main, relax, tidur, makan, kerja. Contohlah kita beramal cukuplah setahun saja contoh. Tapi Allah kata apa? Aku balas syurga seluas langit dan bumi untuk kamu. Bahkan selama-lamanya nikmat tu tak akan habis. Syurga ni tak akan habis nikmat, selama-lamanya nikmat. Dan Allah tak boleh masuk pun ahli syurga ni ke dalam neraka balik, tak ada. Padan tak padan kita amal? Tak padan. Luas rahmatnya. Allah senang. Sebab tu Allah kata, Tuhan engkau tu luas rahmatnya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ayat ini Allah kata, rahmat Tuhanmu luas. Allah senang. Allah senang. Jadi tak apalah. Terus kita habis tentang pergan ni, sanjungan dan pahala yang besar. Allah senang. Bahkan dapat pujian pula dari Imam Haddad. Allah senang. Sahibul madha wa thana'a wa thawaba. Wa huwa al-amal wa huwa al-amal al-qabulu al-mustawjibu sahibul madha wal thana'a wa thawaba. Bukan setakat Allah terima amal kita buat nak Allah ni, nak ridha Allah ni, bahkan Allah senang. Orang yang buat ni Allah, dia dapat pula pujian. Dapat pujian, dapat pahala yang besar. Alladzi la yanqadha wa la yafna bi fadlillah wa rahmatih. Pujian yang Allah bagi, kemuliaan yang Allah bagi, anugerah yang besar yang Allah bagi tak akan berhenti dan habis. Selama-lamanya akan dapat orang yang nak Allah ni. Allah nak ridha Allah ni. Melalui anugerah dan kemurahannya. Siapa nak dunia, dunia habis. Siapa nak ridha Allah, akhirat kekal selama-lamanya nikmat tu. Itu kesimpulan lah. InsyaAllah nanti kita akan sambung balik awal khasiru min kulli wajhin, tentang orang yang rugi. Allah alam lah. Minta maaf di atas panjang, minta maaf di atas dipanggil apa, sikit lah kita dapat ngaji malam ni, tak baca banyak. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Allahumma ij'alna hudakum wa sallallahu wa la tuwallina wa nasiwa wa la taj'alna min khalaqin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayika ya arhamar rahimin. Allah fi lana dhunubana wa li walidina warhamhum ya khawra wa syayikhina wa li masyayikhina wa jami'al muslimin. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin.